Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik. Allahumma arzuqna bimutaba'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa 'amalan alladhi yuqarribuna ila hubbik. Waj'alil hubbaka ahabba ilayna wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'il baridi 'ala al-dhama. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah diizinkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini diberikan kita pertemuan. Diizinkan Allah kita dapat bertemu di dalam sekali lagi Rawdatun min Riyadhil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga yang kita telah pun mulakan pada 2 minggu yang lepas, iaitu diskusi kitab yang diberi nama Sehari di dalam Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ceritakan sebelum ini apa yang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas bangun daripada tidur. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, kita dah ceritakan apa yang Nabi buat. Setelah bersihkan diri, apa yang beliau baca, dan bagaimana Nabi SAW pergi ke masjid dan sedikit rehat sebelum menunaikan solat fardu subuh, dan sedikit perbualan dengan isteri baginda SAW. Kita dah ceritakan. Siapa yang mungkin pada malam ini dia baru ikut kuliah kita, sama ada secara online ataupun secara bersemuka, maka dia boleh lihat pada siri yang pertama yang kita bincangkan tentang kitab ini, insya-Allah. Dan pada malam ini sahabat-sahabat rahimakumullah, kita akan membaca iaitu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat selepas daripada selesai solat subuh. Okey, sebelum ini kita cerita sebelum solat subuh. Kemudian baginda mengimamkan solat subuh. Kemudian selesai daripada solat subuh. Sekarang setelah selesai, apa yang Nabi SAW buat. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Setelah Nabi SAW selesai urusannya, maka pada waktu tersebut kita ceritakan datang khadam-khadam yang datang dalam jumlah yang ramai. Mereka datang pada waktu tersebut. Apa yang mereka buat? Iaitu mereka bawa air. Kan kita cerita sebelum ini, setelah Nabi SAW selesai solat, ramai orang yang datang bawa air. Apa tujuan air ni? Minta Nabi SAW membacakan sesuatu kepada air kerana nak mengambil keberkatan. Dan benda ini berlaku. Sebab tu kalau kita lihat di sana, di kalangan para tutup guru, ramai di antara orang yang datang minta supaya dibacakan sesuatu pada airnya, diruqyahkan pada air kerana nak mengambil keberkatan itu tadi. Baik. Di antaranya juga, di antara benda yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dengan iaitu bertahnik, yang tak diceritakan kat sini tapi kita selitkan. Ada kala ketika waktu pagi Nabi SAW akan mentahnik baby ataupun bayi yang baru dilahirkan. Kita sebutkan sedikit, ramai orang yang hari ini bila mana dia nak tahnik anak dia ataupun cucu dia, apa yang dia buat? Dia call ustaz, Assalamualaikum ustaz, Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Kemudian apa dia kata? Setelah dia bagi salam, maka dia pun tanya, ustaz free tak?
bila hari ni kenapa nak minta datang ke rumah? Apa nak buat? Kenapa nak kena datang rumah? Nak minta tolong tahnikkan anak saya. Nak minta apa? Nak minta tahnikkan anak saya. Baik, maka sahabat-sahabat rahimakumullah, bila mana ada orang hari ni dia nak tahnik, dia minta guru tu pergi ke rumah dia. Sebenarnya sunnahnya adalah kita yang bawa baby tu pergi kepada orang yang nak tahnikkan baby kita. Jangan suruh dia datang ke rumah, tapi kita yang bawa baby pergi jumpa orang yang kita nak tahnik. Kemudian Nabi SAW pun mentahnikkan dengan dikunyahkan kurma. Kebiasaannya baginda akan bertanya, ada bawa buah kurma? Kalau dah ada buah kurma, maka diambil buah kurma tersebut, maka dicampurkan dengan air liur baginda SAW yang penuh dengan keberkatan itu, kemudian disapukan di dalam mulut baby yang nak ditahnikkan tersebut, dan didoakan keberkatan kepada baby itu tadi. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, tapi untuk hari ini, kalau kadang-kadang ada orang datang jumpa saya, kita tak gamah nak campurkan dengan air liur kita, kerana kita bukan Nabi SAW. Yang kedua, kalau saya bukan orang yang soleh, kita bukan orang yang baik, maka saya kira cukup sekadar kita lenyekkan buah kurma itu tadi, kemudian disapukan di dalam mulut kanak-kanak ataupun bayi yang nak ditahnikkan, kemudian kita doakan keberkatan. Itulah cara yang paling sesuai untuk pada masa hari ini. Baik, sambung balik. Kemudian setelah Nabi selesai dengan para khadam Madinah, para sahabat terus berdatang mendekati Nabi SAW, yang pada waktu tersebut baginda masih duduk dekat tempat solat. Kita dah ceritakan apa kedudukan Nabi SAW setelah selesai solat. Baginda akan duduk secara mutarabbi'an. Duduk mutarabbi'an ini adalah duduk dalam bentuk duduk, iaitu duduk apa orang panggil, duduk bersila. Mutarabbi'an adalah cara duduk, iaitu dengan cara duduk bersila. Setelah Nabi SAW selesai solat, baginda akan duduk secara bersila dan menghadap kepada para jemaah, menghadapkan muka baginda SAW kepada para jemaah. Para sahabat ni akan datang berada di hadapan Nabi SAW. Di antara barisan hadapannya, kebiasaannya adalah 4 orang khalifah ataupun khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kebiasaan akan berada pada barisan hadapan. Para penulis-penulis wahyu akan berada pada barisan hadapan. Di antara mereka juga kadang-kadang ada 10 yang dijamin masuk syurga ni, kebiasaan mereka akan berada di hadapan Nabi SAW. Kalau datang orang-orang yang tertentu, Nabi SAW nak muliakan mereka, baginda meminta supaya dibukakan ruang, supaya diberikan ruang pada orang yang datang. Kalau siapa yang membaca di dalam surah Al-Mujadalah, kita akan jumpa kisah bila datang kumpulan Badar. Badar ini para pejuang, para mujahidin yang pernah berjuang di dalam peperangan Badar. Jumlah mereka 300 orang lebih yang dijamin syurga selepas 10 yang pertama. Nabi SAW bila nampak mereka ni, Nabi menghormati mereka kerana mereka adalah orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, dan diminta sahabat bukakan ruang. Maka begitulah keadaan Nabi SAW bercakap dalam bentuk menghadap ke arah mereka. Baik, tindakan Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke arah para sahabat adalah satu sunnah yang perlu diambil berat oleh para imam. Siapa pun bila dia jadi imam, selesai daripada solat, hendaklah dia berpaling. Berpaling macam mana? Kadang-kala baginda berpaling di sebelah kanan, kadang-kala baginda berpaling di sebelah kiri. Contoh, ini sebelah kanan saya kalau saya ada kat depan. Ini sebelah kiri saya. Macam mana berpaling? Berpaling selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baginda SAW terus berpaling ke arah sebelah kanan, melihat sebilangan daripada sahabat. Kadang-kala dipalingkan di sebelah kirinya, dan kebiasaannya baginda memalingkan terus kepada para jemaah secara berdepan, dalam bentuk dia berada dalam keadaan duduk mutarabbi'an. Mutarabbi'an iaitu duduk bersila, yang kadang-kala boleh juga duduk sebagaimana duduk, iaitu duduk iftirash ataupun duduk kita katakan duduk tahiyat kita tu. Maka begitu cara Nabi SAW.
Baik, kata pengarang ini, dia kata masih ada sebahagian imam yang kekal duduk menghadap ke arah kiblat walaupun setelah selesai solat, maka dia tidak melakukan sunnah. Sunnah hanya selesai daripada solat. Kalau kita solat berjemaah, terus berpaling ke arah makmum. Dan berpaling ke arah makmum tu bukan sekadar berpaling, tapi pandanglah kepada makmum. Bila mana pandang ni, Nabi SAW akan kenal pasti ada tak di antara sahabat ni yang tak datang solat berjemaah. Ada tak sahabat yang tak hadir, yang mungkin barangkali mereka sakit. Kebiasaannya baginda SAW akan bertanya, siapa yang tidak hadir pada hari tersebut. Kadang-kala beliau bertanyakan soalan-soalan yang tertentu. Contohnya, siapa yang hari ini telah bersedekah? Hadis Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang hari ini dia telah melakukan kebaikan? Siapa yang hari ini dia telah memberi makan orang? Siapa hari ini? Seorang Nabi SAW akan bertanya. Baik, maka indahnya suasana yang berlaku pada waktu tersebut kalaulah kita diizinkan Allah berada pada saat yang demikian rupa. Sebab tu sahabat-sahabat rahimakumullah, saya suka kalau sesiapa yang nak pergi umrah ini, sebelum nak pergi umrah ni, dia mau baca terlebih dahulu cerita-cerita yang macam ni. Sungguh amat mengasyikkan. Saat ketika kita masuk ke dalam raudhah, kita berdiri di hadapan raudhah, kita pandang setiap tiang-tiang. Make sure kita boleh hafal tiang-tiang yang berada di dalam raudhah. Kita ada tiang Al-Wufud, tiang Nabi SAW menyambut tetamu. Kita ada tiang Aisyah, kita ada tiang Taubat, kita ada beberapa tiang-tiang yang tertentu yang Nabi SAW akan berada di tiang tersebut dan dilingkungi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, maka kata pengarang bagi imam, hendaklah dia ikut sunnah ini, iaitu macam yang Nabi SAW buat, kerana di sana ada kebaikan yang amat besar. Berapa lama Nabi SAW akan duduk macam tu, dan adakah para jemaah akan bangun? Kata di antara beberapa riwayat, para sahabat mengatakan, kami tak akan bangun melainkan setelah Nabi SAW bangun. Siapa yang datang solat subuh di masjid ataupun di surau, kalau dia nak amalkan sunnah ini, yang pertama adalah make sure kita dapat solat sunat fajar 2 rakaat. Yang kedua, apa yang kita nak buat? Kita solat bersama dengan imam, iaitu mengangkat takbir berserta dengan berseturutan takbir imam dengan takbir kita. Kemudiannya pula, setelah selesai daripada solat, jangan kita bangun daripada solat melainkan setelah imam bangun daripada solat. Apa tujuannya? Di sana ada satu riwayat yang lain yang menyebut, siapa yang solat Isyak berjemaah, dia telah mendapat pahala separuh malam. Dan sesiapa pula yang dia sempurnakan dengan solat subuh secara berjemaah dan tidaklah dia bangun melainkan setelah imam bangun, maka di sana dia memperolehi satu pahala yang besar seumpama pahala haji dan umrah. Bagi siapa ni? Bagi orang yang duduk bersama-sama dengan imam, dia tak bangun melainkan setelah imam bangun, bahkan dia dapat juga pahala, iaitu pahala qiyamul lail sepanjang malam pada hari tersebut. Sebab tu para sahabat, mereka tak akan bangun melainkan setelah Nabi SAW bangun, melainkan seorang saja yang boleh bangun. Siapa orang yang boleh bangun sebelum Nabi SAW bangun? Siapa nak jawab? Siapa yang jawab betul, kita bagi hadiah buku. Hadiah buku, tajuk dia Penenang Jiwa. Siapa nak jawab? Siapa yang bangun sebelum Nabi SAW bangun? Ada satu orang, dia mesti bangun. Mereka akan bangun sebelum Nabi SAW bangun. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Ada jawapan? Siapa nak jawab? Tolong tengok dalam ni kalau ada siapa-siapa yang jawab, abang ni, Abang Jai. Okey, siapa nak jawab? Siapa yang bangun sebelum Nabi SAW bangun? Saya ulang balik, Nabi SAW akan duduk dan para sahabat tak akan bangun melainkan Nabi SAW bangun. Dan ada seorang saja yang dibenarkan boleh bangun. Siapa dia? Okey, Bilal bin Rabah. Bukan, Bilal dia adalah orang yang mengalunkan azan, tapi waktu subuh Abdullah bin Ummi Maktum yang mengalunkan azan. Okey, baik. Siapa lagi nak jawab? Ada siapa nak jawab? Ada jawapan? Siapa dia? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Tak, bukan. Ada ibu-ibu kita ada nak jawab? Angkat tangan saja kalau ada siapa yang nak jawab. Ibu-ibu kita duduk jauh belakang kat sana, kita pun tak dengar. Lepas ni kita minta letak mic satu kat dia orang. Baik, ya.
Siapa? Ha? Saidina Hamzah. Saidina Hamzah tak? Saidina Hamzah di antara orang-orang yang terawal meninggal di zaman awal Madinah. Dia meninggal syahid di dalam peperangan Uhud. Ya. Siapa? Tolong dengar sekejap. Anas bin Malik juga bukan. Nampak ni tak ada siapa yang berjaya ni. Okey, tak ada siapa yang berjaya ya. Abu Bakar juga bukan. Okey, dah surrender dah, cukup. Jangan lama-lama sangat. Okey, so saya sebutkan jawapan dia siapa dia? Jawapannya adalah orang perempuan. Orang perempuan hendaklah bangun terlebih dahulu sebelum orang lelaki bangun. Orang perempuan terlebih dahulu keluar. Sebab apa orang perempuan terlebih dahulu keluar? Okey. Kerana pada waktu tersebut hadis daripada Abdullah ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, tidaklah kami bangun melainkan setelah Nabi SAW bangun, dan tidaklah Nabi SAW bangun melainkan orang perempuan terlebih dahulu bangun dan keluar daripada masjid. Apa tujuannya? Karena tidak mahu berlakunya pertembungan di antara lelaki dan perempuan sehingga berlakunya percampuran. Sebab itu di sana untuk perempuan ada babun nisa, pintu perempuan. Untuk lelaki ada pintu lelaki, babus salam, orang lelaki saja boleh masuk. Untuk orang perempuan, mereka hanya boleh masuk melalui pintu babun nisa, pintu perempuan. Kalau siapa yang pergi ke Masjid Nabawi, kecu cari tengok ada satu pintu, nama pintu ni iaitu babun nisa, pintu perempuan. Maka tujuannya begitu. So sunat perempuan bangun terlebih dahulu. So perempuan jangan lambat-lambat sangat. Biasanya Pak Haji bangun dulu, Mak Haji kita keluar kemudian. Pak Haji tunggu Mak Haji. Biasanya suami tunggu isteri. Sekarang bertukar. Biarkan isteri menunggu suami dahulu. Isteri keluar dulu, baru suami keluar. Biarkan perempuan keluar terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, kalau orang yang ada urusan, tidak ada apa-apa masalah. Ataupun pada hari ini, pintu mereka adalah dua pintu yang berbeza. Di antara tempat masuk dan tempat keluarnya, maka pada waktu tersebut tak apa. Cuma kalau siapa yang nak ambil sunnah, maka dia boleh ambil sunnah cara keluar daripada masjid pada waktu tersebut. Tapi Nabi SAW tak bangun. Sebab nak dapat pahala haji dan umrah tadi, bukan bangun setelah selesai solat subuh. Tetapi apa yang Nabi SAW buat? Baginda akan kekal duduk berada di tempat dia solat. Jangan ubah tempat. Kalau siapa yang solat subuh, jangan ubah tempat setelah selesai solat. Duduk dekat situ sahaja. Apa nak buat dekat situ? Tunggu sampai bunyi jam. Tet. Kenapa bunyi jam? Telah masuk waktu isyraq ataupun waktu syuruk. Masuk saja waktu syuruk, maka pada waktu tersebut apa yang Nabi SAW buat? Apabila naiknya mentari pagi, iaitu syuruk ataupun isyraq, maka bertambah-tambah cahaya pada wajah Nabi SAW. Sahabat tahu, kalau siapa yang baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan terjumpa bab wajah Nabi SAW. Kata Ali radhiyallahu an, satu hari Nabi SAW memakai baju al-hibarah. Baju al-hibarah ni baju yang diimport daripada Yaman, di antara baju yang berkualiti tinggi. Dia ada belang-belang yang berwarna merah pada bahagian tangan. Siapa pakai baju ni nampak kehandsomean dia. Handsome nampaknya. Maka kata Ali, aku tengok Nabi, kemudian aku tengok bulan. Aku tengok Nabi, aku tengok bulan. Tidak ada yang paling indah lebih daripada bulan purnama melainkan Nabi SAW bila dia pakai baju al-hibarah. Yang kedua, pada wajah Nabi SAW seumpama cahaya. Makna cahaya ni muka yang amat berseri. Dan Nabi SAW memiliki gigi yang sedikit jarang pada bahagian hadapannya. Dan ketika mana beliau berkata-kata seumpama ada cahaya yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila ni? Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dan bercakap-cakap pada waktu tersebut. Dan begitulah keadaan mereka para sahabat. Satu contoh saya ceritakan. Ada seorang A'rabi. A'rabi ni orang Arab Badui. Dia dengar cerita, dia kata, inna fil Madinah rajulun. Di Madinah ni ada seorang lelaki. Seorang lelaki yuqal ismuhu Muhammad. Dikatakan nama dia Muhammad. Wa huwa nabi, dan dia adalah seorang nabi akhir zaman.
Maka dikatakan dia ni adalah rajulun karim. Nabi ini nabi yang karim. Karim ni seorang yang amat pemurah. Orang Arab kalau ada orang yang jenis suka memberi, orang yang suka bersedekah, orang yang suka infak, maka mereka dipanggil karim. Karim maknanya orang yang mulia, orang yang pemurah. Orang Arab ni, Arabi ni ataupun Arab Badui ni, dia tak percaya. Dia kata, aku nak pergi tengok betul ke ada orang yang macam tu. Akhirnya dia datang daripada kampung dia yang jauh sampai ke Madinah. Dia tanya orang, mana satu Muhammad? Orang kata yang sedang berjalan. Dia datang daripada belakang Nabi SAW. Disentapnya kain yang dipakaikan oleh baginda SAW. Khil dikatakan sampai berbekas pada leher baginda. Para sahabat ni dah betulkan kuda-kuda. Ada yang dah nak tarik pedang. Nabi kata, biarkan aku uruskan orang ni. Nabi tanya, apa yang engkau inginkan wahai si fulan? Kata lelaki ni, aku dikatakan engkau adalah seorang yang pemurah. Buktikan kepada aku sampai aku percaya yang engkau memang betul-betul orang yang pemurah. Apa berlaku? Pada waktu tersebut Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah ni, Nabi ambil beberapa barangan diberikan pada lelaki tersebut. Dia kata belum lagi pemurah. Nabi masuk lagi ambil barang, sampaikan dia kata, kalau begini engkau memang benar orang yang amat pemurah. Nabi SAW tanya kepada dia, adakah aku telah puaskan hati engkau? Dia kata, ya, aku cukup puaskan hati. Kata Nabi SAW, ketika engkau datang tadi, engkau telah menyebabkan sahabat-sahabat aku terasa hati dengan perbuatan engkau. Apa kata? Sebelum engkau pulang, cakapkan pada mereka perkataan-perkataan yang baik. Maka dia pun pergi di hadapan para sahabat dan berkata, sebelum aku sampai ke Madinah ini, maka Muhammad adalah orang yang paling aku benci. Tetapi setelah aku bertemu dengan Muhammad, maka Muhammad adalah orang yang paling aku kasih. Sebelum aku tiba di Madinah ini, Madinah adalah tempat yang paling aku benci. Tetapi setelah aku bertemu dengan Muhammad, maka Madinah menjadi tempat yang paling aku kasihi. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama pun dah cukup nak meninggalkan kesan pada seseorang, barang siapa yang melihat pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata lagi, seolah-olah matahari melewati wajah baginda. Siapa yang tengok muka Nabi ni seumpama ada cahaya matahari yang kena pada muka dia. Maksudnya apa? Rupa yang amat bercahaya yang menarik perhatian seseorang. Bahkan terpampang jelas di wajahnya tanda insan yang soleh, baik dan terpuji. Baik, saya bacakan satu petikan ayat daripada Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan mereka yang berada bersama dengannya tegas dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum. Mereka berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian akan dapat lihat ini banyak rukuk dan banyak sujud kerana mengharapkan kelebihan di sisi Allah. Siapa dia ni? Para sahabat Nabi. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada muka mereka dapat dikenali pada wajah mereka ni muka yang bercahaya, kesan daripada banyaknya sujud mereka. Apa kesan tersebut? Adakah orang katakan tanda hitam pada dahi itu menunjukkan tanda kesan sujud? Tidak. Bukan tanda kesan, kerana ada sebilangan sahabat yang tak ada pun tanda tersebut. Tanda makna tanda pada wajah, wajah yang berseri disebabkan mereka orang yang banyak bersujud pada Allah. Kalaukan sahabat Nabi SAW yang diceritakan di dalam surah Al-Fatah ini digambarkan bagaimana muka mereka muka yang berseri-seri, bagaimana dengan Nabi SAW sudah pasti juga mempunyai rupa paras yang lebih berseri berbanding dengan para sahabat baginda SAW. Baik, maka hal ini sebagaimana digambarkan oleh Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Abdullah bin Salam di antara salah seorang di kalangan orang Yahudi yang terawal masuk Islam. Abdullah bin Salam ni, dia ni mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak yang dibaca daripada kitab-kitab yang terdahulu, antaranya kitab Taurat. Apa yang Abdullah bin Salam ni buat? Dia kata lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah, melalui mana Nabi SAW datang? Siapa tahu? Nabi mai masuk ke Madinah ni daripada mana?
Pernah tak kita tanya ataupun kita tengok peta kok mana Nabi SAW masuk ke Madinah? Tuan-tuan duduk menyanyi lagu Tola'al Badru Alaina, bukan? Geleng kepala baik punya, letak tangan kat telinga, Tola'al Badru Alaina. Tapi satu habuk haram pun tak tahu apa maksud dia. Tola'al Badru Alaina, tahulah telah tiba bulan purnama. Min saniyatil wada', tahu maksudnya? Tak tahu. Apa makna min saniyatil wada'? Dia datang daripada Bukit Saniyah. Nabi SAW datang daripada Jabal Saniyah. Kat mana Jabal Saniyah ni sekarang ini di Madinah? Jabal tu dah pun ditarah dan dia jadi flyover, jadi jejantas dekat situ. Siapa pun yang datang daripada luar Madinah, kalau dia nak masuk ke Madinah, dia mesti melalui Jabal Saniyah ini. Sebab tu disebut min saniyatil wada'. Okey, min saniyatil wada' tu maknanya Nabi SAW datang daripada Jabal Saniyah. Ketika Nabi SAW, sebelum itu para penduduk Madinah ni dah tunggu dah banyak hari dah, tak sampai-sampai. Akhirnya sampailah satu hari yang ketiga. Mereka tunggu sampai tengah hari, tengok tak ada bayang-bayang, dia orang pun balik. Abdullah bin Salam ni, dia duduk ke atas pokok. Ada yang mengatakan dia duduk ke atas pokok kurma. Ada yang mengatakan dia berdiri di atas pagar-pagar rumah penduduk Madinah. Dia pandang daripada jauh, dia tengok saja daripada jauh, dia tahu yang datang itu adalah Nabi SAW. Dialah yang memanggil para penduduk Madinah dengan mengatakan, Nabi korang dah sampai. Nabi yang korang sedang tunggu-tunggu telah pun tiba pada waktu tersebut. Macam mana Abdullah bin Salam ni dia boleh kenal? Maka dia boleh kenal kerana diceritakan tentang Nabi SAW ni sebagaimana Al-Quran menyebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ni orang Yahudi kenal Nabi kita Muhammad SAW ni lebih kenal berbanding anak-anak mereka sendiri. Maknanya dia kenal Nabi lebih dia kenal anak dia sendiri. Maksudnya mereka teramat mengenali diri Nabi SAW. Macam mana Abdullah SAW kenal? Kenal dengan cara berjalan salah satunya. Faiza masya takafuan faka'annama yanhattu min sababin. Bila Nabi SAW berjalan, ada cara baginda berjalan. Seumpama dia sedang menuruni daripada bukit yang curam. Daripada jauh tengok tahu yang ni adalah Nabi SAW. Daripada mana lagi? Daripada wajah yang ada pada muka Nabi SAW. Maka daripada situ dia kenal. Baik, kita lihat hadis. Kata perawi hadis ni Abdullah bin Salam, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata pada waktu tersebut kepada orang Madinah, dah sampai Rasulullah. 3 kali dia kata. Faji'tu fin nas la anzur. Aku pun datang berebut-rebut di celah-celah orang ramai nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma tabayyantu wajhahu, ketika mana aku dapat tengok muka Nabi SAW terpampang dengan jelas di hadapan aku, maka dia kata, araftu anna wajhahu, aku kenal muka yang macam ni, laisa biwajhin kadzab, bukan muka kaki pembohong. Kalau muka macam ni punya muka, ni bukan kaki pembohong, melainkan orang ni adalah orang yang hebat. Allah SWT jadikan pada muka manusia ni ada aura ataupun ada tarikan yang tertentu. Siapa pun yang pandang, maka dia akan jadi tertarik. Salah satunya siapa yang nak cari seri muka ataupun menyebabkan orang kasih dan sayang pada dia ni, antaranya adalah dengan cara solat malam. Solat malam ni dia akan menjadikan muka kita dia jadi ada aura dan tarikan pada seseorang, sebagaimana ayat yang kita bacakan tu, yang kita bacakan tadi. Baik, maka itu keadaan muka dan wajah Nabi SAW. Okey, sekarang kita kembali balik topik waktu pagi. Pada waktu pagi, apa Nabi SAW buat? Maka dia kata ada kala. Kadang-kala dia mulakan dengan benda lain, dan kebiasaan dia mulakan dengan sesi ini. Sesi apa yang Nabi SAW buat? Maka baginda SAW memulakan paginya dengan memberikan tazkirah. Memberikan apa? Tazkirah. Ada kalanya baginda memulakan dengan menyampaikan tazkirah ataupun mau'izah ataupun tausiyah, nasihat kepada para sahabat, sama ada secara khusus ataupun secara umum pada waktu tersebut. Ada satu hadis daripada Arbad bin Sariyah, katanya Arbad bin Sariyah ni dia cerita, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha.
Kami ni solat dengan Nabi SAW, solat subuh. Thumma wa'adhana mau'izatan balighatan. Kemudian Nabi SAW ni selesai solat subuh, dia berikan kepada kami satu mau'izah. Apa dia mau'izah ni? Satu nasihat yang serius, yang sungguh-sungguh. Dia kata balighatan, yang sampai, balighah ni nasihat tu yang sampai menusuk ke dada kami. Baik, zarafat minhal a'yun wa wajidat minhal qulub, yang menyebabkan mata mereka sampai berkaca dan mengalirkan air mata sehingga menjadikan gemetar hati mereka. Sahabat-sahabat rahimakumullah, siapa yang baca dalam kitab Syama'il kisah seorang budak. Seorang budak ni dia masuk ke dalam masjid satu pagi. Dia masuk dalam masjid, dia tengok Nabi SAW sedang duduk. Saya kira mungkin kita dah baca hadis ni pada 2 minggu lepas. Ketika dia tengok Nabi SAW duduk, diletakkan 2 kaki, diangkat lutut dan dipeluknya lutut. Kepalanya menundukkan ke bawah. Kata budak yang lihat ini, dia kata, aku tengok duduk Nabi SAW amat menggerunkan. Cara duduk pun dah menggerunkan. Ini kan pula ketika Nabi SAW bercakap dengan serius. Nabi berikan satu peringatan yang amat serius dan amat keras. Sampaikan hati para sahabat waktu tersebut terkesan dan jadi takut. Faqala qailun ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun maudi'in fa'awsina. Dia kata, ya Rasulullah, cara kau nasihat kami ni seumpama nasihat kali terakhir orang yang nak meninggalkan kami. Qala, Nabi SAW pun dia meneruskan dengan berkata, usaikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku nasihatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dengar dan taat, patuh dan taat. Wa in kana abdan habasyian, walaupun perintah tersebut datang daripada seorang hamba yang berkulit hitam. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapa yang hidup selepas daripada aku, fasayarallahu ikhtilafan katsira, nescaya mereka akan melihat pertembungan ataupun pertembungan yang amat banyak, perselisihan yang teramat banyak. Kalau kamu berada pada zaman tersebut, zaman mana ni? Zaman kita pada hari ini. Kita lihat pertembungan di antara para ustaz, para asatidah, para alim ulama, orang ramai bercakaran, bergaduh, marah memarahi, musuh memusuhi. Kalau kita berada pada zaman itu, maka Nabi SAW berikan nasihat. Dia kata, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang sungguh-sungguh sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah yang ditinggalkan oleh aku dan yang diamalkan oleh para khulafa' yang diberi petunjuk min ba'di, selepas daripada aku. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Sebab tu sahabat-sahabat senang saja nak faham hadis ni. Apa saja yang datang daripada Nabi SAW ni, kalau betul dan tepat, pegang sungguh-sungguh. Apa saja dakwaan-dakwaan yang palsu, walaupun dikaitkan dengan Nabi SAW, rekaan-rekaan dalam agama kita tinggalkan. Selesai masalah. Maka ini yang patut kita buat. Makin kuat kita kena pegang pada agama, terutama ketika kita berada di akhir zaman. Baik, sambung balik. Kemudian Nabi SAW ni, dia tak adalah kerap sangat bagi nasihat. Bukan tiap-tiap pagi duk bagi nasihat, tiap-tiap hari bagi nasihat yang serius. Tak. Kalau tiap-tiap hari bagi nasihat orang yang serius, dah jadi benda yang takut, jadi tak takut. Sekali-sekala serius, kadang-kala nasihat yang biasa. Maka dia buat secara berselang-seli. Okey, maka dia buat secara berselang-seli, tidak terlalu panjang dan tidak meleret. Dan dia buat secara berselang-seli. Ada hari dia bagi nasihat, ada hari yang dia bangun dan dia terus keluar daripada masjid. Maka apa tujuannya? Supaya para sahabat tidak bosan dan tidak jemu. Maka kita pun sama juga. Jangan buat sesuatu benda secara kerap, tapi buatlah dalam bentuk yang kita katakan berselang-seli. Berselang-seli supaya tidak menjadikan kita jadi bosan. Baik, contoh, saya pelik, ada orang buat kuliah sebelum subuh. Ada orang buat kuliah online sebelum subuh. Saya pun pelik. Sebelum subuh ni bukan masa untuk menuntut ilmu. Kita ada ibadat. Ibadat ni ada ibadat jama'i, ibadat yang dibuat secara berkumpulan, antaranya menuntut ilmu secara jemaah. Ada ibadat secara fardi. Waktu tengah malam sampailah rapat ke waktu subuh, pada waktu tersebut amalan yang paling terbaik adalah amalan fardi.
Apa nak buat? Sama ada kita nak bangun buat solat tahajud, sama ada kita nak berzikir, ataupun kita nak membaca Al-Quran, ataupun nak beristighfar. Banyak bukti yang saya boleh sebutkan. Antaranya Allah berkata di dalam Al-Quran, wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Al-Quran pada waktu pagi. Okey, Al-Quran pada waktu hujung malam. Baik, yang kedua, apa Allah kata? Apa dia nak sebut? Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang muttaqin diberikan syurga pada mereka yang ada sungai. Apa yang mereka buat? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu penghujung malam mereka beristighfar. Hari ini terlebih rajin ada orang yang buat kelas sebelum subuh, dia buat kelas. Jadi buat kelas waktu tu waktu yang bukan waktu yang terbaik untuk nak mengadakan kelas. Itu sepatutnya kita buat apa? Kita istighfar, kita berdoa, kita solat. Itulah waktu yang paling terbaik. Ada orang yang buat zikir munajat okey, tapi bila dia buat online, kita pula buka online duk tengok buat apa? Buat sendirilah zikir. Kenapa nak kena tengok online pula? Kita sendiri yang buat pada waktu tersebut. Sebab tu kita nak kena faham apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kemudian kadang setelah bagi nasihat, ada lagi benda yang lain Nabi buat? Ada. Okay, so kita dah tahu, selesai solat subuh, Nabi SAW tunggu waktu solat. Apa Nabi buat? Nabi akan solat 2 rakaat. Lepas selesai solat 2 rakaat, apa yang Nabi SAW buat? Maka dia akan bertanya khabar para sahabat. Yang ni insyaAllah kita akan sambung sekejap lagi. Kita sambung sedikit sebelum kita menunaikan solat Asya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita beri laluan pada azan.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وعصم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung sikit lagi sebelum kita solat Isyak. Baik. Kemudian setelah Nabi SAW memberikan peringatan, kalau dia tak berikan peringatan, kadang-kadang dia gunakan masa selepas daripada solat bertanya khabar para jemaah. Hari ni imam ni dia kena main peranan. Bukan hanya sekadar imam ni dia mesti kena jadi seorang yang garang. Buh serban ke atas kepala, buh selempang, tak bercakap sepatah haram pun dengan para jemaah. Selesai saja bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus cabut. So sunat imam ni tadi antara salah satunya selain daripada kita memberikan peringatan. Selesai dari solat terus berikan peringatan. Contoh, kita tengah solat tiba-tiba ada handphone berbunyi. So kita dalam hati kita waktu tengah solat tu, sat lagi kena Pak Haji ni. Dahlah handphone dia bunyi kuat pula. Dahlah bunyi kuat, lagu dandut pula. Baru pula rakaat yang kedua. Kan kena ganggu jemaah. Selesai saja solat dan zikir, kita pun pusing ke belakang, Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali dah saya dah bagi tahu, ni rumah Allah. Kalau masuk dekat padang bola pun tak boleh bawa handphone, ini kan pula masuk masjid. Tapi bukanlah nak larang bawa, tak apa, tak ada masalah. Tapi silent kan, kerana mengganggu orang. Kalau dah Nabi SAW dia pernah tegur orang yang baca Al-Quran pun Nabi tegur. Kerana meninggikan suara. Ini kan pula orang yang bunyi handphone. Ini kan pula orang yang menyembang-nyembang. So saya nasihatkan pada tuan-tuan, lepas ni jangan. Masjid ni tempat orang beribadat, bukan tempat kita nak cari calon jodoh ataupun nak menyembang pasal politik. Tak, bukan tempat dia. Contoh. Tugas apa ni? Tugas imam. Biasanya kalau kita bagi nasihat yang macam ni nasihat yang amat memberi bekas. Ataupun tadi ketika kita datang, kita imam datang tengok ada orang ambil wuduk dekat luar sana. Ambil wuduk, dia buka air ni macam pilih bomba punya kuat. Kita kata Pak Haji ni sat lagi, kalau aku tegur dekat dia, orang lain tak dapat ilmu. So aku nak kena tegur secara umum. Selesai saja solat, kita pusing saja kat belakang. Tuan-tuan, hari ni saya nak bagi satu peringatan. Peringatan apa? Peringatan dalam bab penggunaan air. Sunat dalam solat berjemaah disunatkan ambil wuduk daripada rumah. Baik, kalau on the way nak datang ke masjid sebab makan kacang pul banyak, dia terkentut tengah jalan. Tak apa, tak payah patah balik. Teruskan datang ke masjid, ambillah wuduk dekat masjid. Tapi ambil wuduk dekat masjid, Nabi pesan dekat kita sallallahu alaihi wasallam. Apa pesanannya? Walaupun kamu ambil wuduk kat dalam sungai air yang sedang mengalir sekalipun, kamu tak boleh membazir air pada waktu tersebut. Kita mau warning macam tu. Nabi SAW ambil wuduk hanya mud. Dia itu dah lebih kurang sekitar satu cupak. Satu cupak ni berapa? Satu botol kecil ni saja ni untuk ambil wuduk. Dah cukup memadai. Ini kita buka air yang kuat-kuat. Walaupun bukan bapak kita yang bayar, bukan kita yang bayar, tapi dia adalah satu pembaziran. Pembaziran adalah berdosa. Kita cerita. Mau kita cerita macam tu, orang mau beringat. Baik, kebetulan imam pula waktu dia datang, dia sakit perut. Dia pun masuk ke toilet. Masuk toilet. Ni semua saya cerita ni hasil pengalaman sendirilah ni. Kita sakit perut, kita pun singgah sebelum nak jadi imam, awal lagi ni, masuk toilet. Masuk toilet, ada hamba Allah mana? Dia punya buntut, dia pandai jaga. Bila dia berak, dia pandai basuh. Tapi tempat yang dia berak, dia tinggalkan macam tu. Apa punya orang ada juga hal jenis macam ni. Kita tengok-tengok ni nak kena ni. Saat lagi ni, selesai aku bagi salam lagi, hang memang siap. Kita bukan niat nak marah tapi nak didik. Maka kita kata apa? Tanda kita nak lihat mentaliti bagaimana kita sungguh-sungguh jaga agama ni. Kalau di masjid, kat mana tempat kita nak tengok? Pergi tengok dekat toilet dia. Kalau toilet dia terjaga dengan bersih, alhamdulillah, orangnya adalah orang yang sukakan pada kebersihan. Sebab tu Allah kaitkan masjid dengan kebersihan dengan berkata, iaitu la masjidun ussisa 'ala taqwa fi awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang diasaskan dengan takwa, pada hari pertama engkau bina lebih berhak untuk engkau beribadat di dalamnya. Fihi rijalun, di dalam masjid tu ada orang-orang lelaki. Yuhibbuna ay yatatahharu, mereka ni orang yang kasih kepada kebersihan.
Orang yang mai masjid ni dia kena kasih kepada kebersihan, amat pelik, kontra sangat-sangat. Bila mai ke masjid, dia pandai jaga kebersihan diri dia, tapi toilet dia tak boleh jaga. Yang ni ada masalah. Kita mau bagi macam tu, baru dia tersedar sikit. Sekali-sekala. Baik, ada kala juga kita dah nak berdiri dah, nak jadi imam ni, dah duduk berdiri siap dah. Bila berdiri siap dah, kita pandang imam ni dia mau tengok dulu saf ni mau duduk elok teratur. Sekarang ni dah boleh dah dekat-dekat, nak boleh duduk dekat-dekat. Ni pun dah makin hampir dah. Sikit hari lagi kita akan berlaga baru balik, insya-Allah. Kami pergi semalam satu ceramah di Sungai Udang. Alhamdulillah, satu surau semua dah duduk rapat-rapat. Saya kata berani, dia kata apa mau takut Ustaz? Okey, bagus juga depa tu. Tapi saya tak hasut tuan-tuan. Yang tu nanti tunggu 1 April nanti. Okey, baik. So kita ni duduk depan jadi imam. Bila kita jadi imam, ada ruang yang kosong. Kita duduk nampak ada seorang Pak Haji ni, dia panggil orang belakang penuhkan. Pak Haji yang dipanggil tu dia tak mau main. Dia tolak pula orang lain suruh pi. Kemudian dia pula ada hak jenis Pak Haji yang kedua, dia tengok depan kosong, dia tak mau pi ke depan, dia panggil orang belakang pula pi suruh pi duduk ke depan. Yang ni satu penyakit. Penyakit ni Nabi SAW tak suka. Nabi sungguh jaga buat berkaitan tentang solat. Bila kita tengok ada orang yang macam tu, memang dia kenalah, kita terus bagi buat berkaitan duduk dalam solat. Juga masalah yang ketiga, satu masjid saya pernah pergi. Saya nak pergi ceramah Isra' dan Mi'raj. Tapi bila ceramah, ustaz yang ceramahnya duduk dekat depan macam ni, kemudian jemaah depan seorang pun tak ada. Kalau wakil seorang pun jadilah. Ni tinggal kameraman seorang, yang lain semua masjid besar duduk belakang sekali. Habis depan kosong. Saya kata, nak main gasing ke apa ni? Main gasing boleh lah tengah tu kosong. Ini kita nak dengar majlis ilmu, pasal apa yang duduk lari jauh sangat? Wah, 1 jam kita duduk bagi bahan buat berkaitan tentang main masjid ni, apa tujuannya dan bagaimana nak duduk kat dalam masjid. Yang ni tugas imam, tugas para asatizah. Saya sebutkan satu contoh, bukan kata saya bagus sebab saya buat, tak. Tapi ini tugas kami dan kita semua. Bagi orang yang terutama yang boleh duduk kat depan ni, jadi imam ataupun orang yang mengajar ni, dia kena. Masjid Ubudiyah Air Keruh, mungkin ada jemaah dekat sini. Masjid Airport dan juga Masjid Al-Wahab. Saya bukan ambil masa sekali kuliah, saya mengambil masa 2 ke 3 tahun nak train. Setiap kali kita mengajar ni, mesti mau ada orang dekat depan. Kemudian bila datang solat, jangan siapa pun solat di belakang, melainkan semua penuhkan. Saf pertama, saf kedua, saf yang ketiga. Tiap-tiap kali kuliah kita pesan. Kalau siapa ingat kat Masjid Ubudiyah apa yang berlaku. Masjid Ubudiyah, saya datang, mengajar, tengah ni kosong. Kali pertama, mainlah duduk kat depan ni begitu, begini. Tak makan saman. Kuliah yang kedua, panggil, tak datang lagi. Kuliah yang ketiga, kita pakat dengan orang perempuan. Pakat dengan orang perempuan hantar. Okey, saya pun baca. Assalamualaikum, surat daripada orang perempuan. Orang perempuan menyampaikan pesanan kepada para lelaki-lelaki yang berada di dalam masjid ini. Kalau orang lelaki tak nak duduk depan ustaz, biarkan kami orang perempuan duduk depan ustaz. Orang lelaki sila pergi duduk kat belakang. Yang tu memang berkesan. Start daripada malam tu tak ada lagi orang lelaki duduk belakang. Semua duduk kat depan belakang. Kadang kalau nak kena buat chatting macam tu juga. Yang ni yang kita buat dah. Antaranya kami buat dekat Masjid Airport. Kalau siapa pergi kat Masjid Airport ataupun Masjid Al-Wahab, waktu pagi subuhnya, jarang sangat, melainkan mungkin orang luar ataupun orang yang sekali-sekala datang. Biasaan mereka yang tahu, mereka akan penuhkan saf 1, saf 2, saf 3. Dan itulah yang mereka akan buat. Yang ni perlu ditegur. Sebab ustaz-ustaz tak mainkan peranan buat tak peduli. Ikut suka engkau lah. Engkau nak duduk, duduk. Engkau tak nak duduk, sudah. Yang ni yang menjadikan orang tak endah dan rasa tak nak ambil berat benda-benda yang macam ni. Sahabat-sahabat rahimakumullah, maka itulah tanggungjawab imam. Sebab itu Nabi SAW selesai daripada solatnya, selesai dah semua bacaan dia akan tulis. Dan kalau ada benda dia nak bertanya khabar ataupun nak sampaikan, dia akan sampaikan nasihat, peringatan ataupun dia bertanya khabar kepada para sahabat. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada 2 minggu lagi. 2 minggu lagi berapa bulan? Ahad, ya? 27. 2 minggu lagi dah kira 27 dah. Okey, kita ada ceramah di ambang Ramadan. Kat mana tempat? Di masjid ni kita import ustaz daripada Mongolia. Okey, nama dia Ustaz Najib. 27 bulan tuan-tuan mai. Okey, ada ceramah tentang ambang Ramadan insya-Allah.
Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, malam ni tak ada siapa menang, no? Kita timpa balik lagu ni.